Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah allazi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, sekalian para tetamu Allah Subhanahu wa taala, pengurusi dan seluruh kepimpinan masjid, sidang hadirin, Tuan kuasa yang diberi mandat amanah Allah, para imam, para muazzin, seluruh yang hadir pada malam ini, yang menyaksikan muslimin, muslimah, mukminin dan mukminah, yang dekat maupun yang jauh, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan pada pandangan mata ini. Mudah-mudahan wasilah perantaraan dengan pertemuan biiznillah, dengan izin Allah pada malam ini, saya dan kita semua sedaya upaya Allah izinkan untuk kita meraih maghfirah, keampunan Allah, memohon rahmah, barakah dan redha dari sisinya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Para tetamu Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini saya the first time I come here on Buddhist book. Wallahu alam, ini yang pertama maupun yang terakhir, Allah saja yang mengetahui hakikatnya. Saya daripada selatan tanah air balik ke kampung halaman. Ambo boleh kecek Kelantan jugalah. Oleh kerana duduk di luar, kita mukaddimah tu kecek luar sikit. Pasal IC Ambo 01. Ayah mak Ambo orang Kelantan, orang Pasir Mah. Dan ni Ambo duduk di Pasir Bekar, warga. Oleh kerana IC 01 kita raikanlah orang Johor. 01 ni I am Johorian. Boleh ada speaking sikit-sikit dah. Malam ni kita santai, tapi insya-Allah mudah-mudahan pertemuan ini, ingatlah Ambo selalu sebut di banyak tempat, siapa-siapa pun mari demo hok dengar ni, kita hok joroyak ni, tukar-tukar sampai ni, sama ada dia syekh ke, muallim ke, maulana ke, kiai ke, ataupun tuan guru ke, ataupun ustaz ustazah ke, kena ingat siapa ke mati, kena amal siapa ke mati. Insya-Allah bermanfaat ilmu ni. Ingat sampai bila, sampai ke mati. Amal sampai ke bila, amal sampai ke mati. Insya-Allah pegang trikmat ni, insya-Allah kita boleh istiqamah dalam melakukan amal-amal ketaatan. Oleh kerana tahun ni tahun baru, maka molek sangat ambil sentuh tentang perjalanan hidup kita ni. Tajuk malam ni berkaitan dengan perjalanan hidup menuju ke hadrat Allah Azza wa Jalla. Ambil spontan gitulah. Kita oleh kerana kita berada di awal Muharram ini, tahun baru ni kena ingat molek dah. Tahun ni 1442, meninggalkan tahun 1441 Hijrah. Tahu-tahu kita semua berada pada tahun 2020. Dulu kita dengar diwar-warkan wawasan 2020, agak-agak boleh sapa ke tidak? Rupanya dengan tun-tun pun sapa juga. Tun hok joroyak tu pun sapa juga. Itulah hikmah dia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Rabb kami, tidaklah engkau jadikan perkara itu sia-sia.
dalam surah Ali Imran pada wakaf ayat 191. Ni hikmah. Malam ni pun hikmah juga. Hikmah. Walaupun kita daripada jauh boleh mari kemari, cakap orang sini tak boleh sapa. Cakap orang dekat-dekat ni tak boleh sapa masjid. Mari solat jemaah. Mari sobat seketika dalam majlis ilmu. Allah Rabbi, 45 minutes to 1 hour je. 45 minit ke sekera ke sejam lebih, sejam lah gitu. Kita sobat seketika, kita bawa bertenang, insya-Allah tak akan rugi. Siapa dia hak dituntut mari ke masjid ni? Siapa dia sebenarnya? Kita pukul rata sebenarnya semua orang boleh mari masjid. Selagi cukup akhir balihnya bagi muslimin termasuk muslimat boleh mari, apatah lagi ada bila ada majlis ilmu muslimah boleh mari. Kita boleh mari. Hatta orang hak sakit tu pun boleh mari masjid ni. Sakit pening kepala, sakit, sakit ustaz, ambo sakit, sakit gapo? Sakit pinggang, sakit lutut, sakit bahu, sakit gapo lagi? Macam-macam sakit lah. Kolesterol, COVID-19 tu pun kalau tak tahu dia demo pun boleh mari, tapi kena rahsia lah. Kena rahsia. Tapi kena jaga-lah. Kata SOP semita tu jagalah. Kena beringat tu. Tapi nak sebut termasuklah penyakit batin. Orang tapi susah juga. Tapi seandainya kita mampu tengok diri kita sendiri. Wa fi anfusakum afala tubsirun. Dalam surah Az-Zariyat ayat ke-20-21 begitulah. Mengapakah tidak kamu memperhatikan pada diri kamu sendiri? Allah Subhanahu wa taala jadikan kita ni asal dia daripada nutfah air mani. Kemudian mulai proses kehidupan daripada air mani itu membentuk segumpal darah, kemudian dikembang biak tulang belulang sampailah ke umur 120 hari 4 bulan. Sampailah kita ditiupkan roh kita ni dari segi dalilnya 120 hari 4 bulan ditiupkan roh. Sampailah peringkat umur 7 bulan. Antara 7 bulan ke 9 bulan lahirlah ke dunia ini. Maka kita ditransitkan sementara di dunia hak kita diami ni sendiri. Allahu Rabbi, hakikat tentang ayat bagaimana Allah nak beri faham kepada saya dan kita semua. Ba'da a'udzu billahi as-samil 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika qadhan famulakih. Wahai manusia, berusaha keraslah menuju Rabbmu. Famulakih, kamu akan menemuinya. Ayat ni berada dalam surah Al-Insyiqaq. Bagi umur yang telah mati boleh semak, tengok tafsir, bukan terjemahan saja. Terjemahan tu dah bagus dah, mentadabbur ayat-ayat Allah. Tapi bila saya mau tafsir, kitab tafsir, kita akan nampak dia punya intipati dia. Dia punya hakikat dia. Wahai manusia, wahai insan, sungguh kamu berusaha keras menuju Rabbmu. Famulaki, kamu sungguh, maka kamu akan menemuinya. Menemuinya apa? Menemui satu demi satu janji Allah. Satu demi satu janji Allah akan Allah Subhanahu wa ta'ala bukan akan, tapi telah tunaikan. Bermula di alam roh, sampailah kita terbentuk tadi, mulai proses kehidupan tadi, sampailah ke lahir. Janji Allah ni Allah tunaikan satu-satu. Dan setiap bayi yang lahir sebenarnya ada rezeki berdasarkan tadi.
Dalam hadis ada rezeki anak-anak hak lahir, anak ke cucu hak lahir ni Allah Subhanahu wa taala izinkan qadar rezeki dia. Don't worry don't worry, jangan bimbang. Rezeki anak ke cucu ke hak lahir tu ada rezeki dia. Cuma dia alihkan melalui kita, pak ni ataupun mak dia ataupun atuk dia ke nenek dia ke dia mari. Maka disebut famulaki, kamu akan menemuinya. Baik, kita lah ni duduk mana? Duduk atas muka bumi ni. Pas nak pergi mana? Dari mana? Untuk apa? Nak ke mana? Ini sifir dia. Kalau orang boleh faham hakikat ni, gapo dia ni, mari mana? Untuk apa? Nak ke mana? Boleh faham dia panggil formula ni, insya-Allah. Gilah mana pun, insya-Allah. Boleh pergi mana-mana pun. Nak sebut apa tadi? Mari pada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian kita akan kembali kepada Allah juga. Maka kita susul galuh sikit bagaimana perjalanan hidup selepas ni. So dunia ni sangat bermakna. Allah uji kita dengan apa? Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Suratul Mulk. Saja dia hamba tanya ni. Berapa orang sini sebelum dia tidur pada malam hari dia baca suratul Mulk ni? Lillahi ta'ala, demi kerana Allah. Hamba tanya ni, sila angkat tangan. Siapa sebelum tidur dia ittiba' sunnah, dia baca surah tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sila angkat tangan. Dua. Subhana rabbiyal azim. Lepas ni usaha dah. Usaha. Pasal ni ayat kedua dalam surah Tumuk tadi. Yang menciptakan kematian dan kehidupan agar menguji sekalian kamu. Siapakah yang lebih baik amalnya? Dialah Maha Perkasa dan Maha Pengampun. Banyak hakikat dalam ayat dalam surah Tumuk tadi. Raja yang merajakan kerajaan. Kerajaan apa? Langit dan bumi, dunia dan akhirat. Bacalah. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan tidur melainkan Rasulullah akan baca surah Al-Mulk ni. Surah Tabarak. Usaha sampai peringkat mana baca, walaupun baca sebenarnya kalau biasa baca dia memakan masa hanya 5 ke 7 minit je. Orang yang lancar baca. Kalau kita ambil qadar yang sederhana, dia tidak lebih daripada 15 minit. Tidak lebih pada 15 minit. Allah Rabbi amma. Seumpama itu, ittiba' akan kauliah Nabi SAW, kerana surah ini akan memperjuangkan si pembaca hingga ke dalam syurga. Jannah. Tu jannah. Surah ini menjadi saksi. Bila baca, tadabbur, beramal dengan tuntutan surah itu, subhanallah. Dia akan menjadi saksi memperjuangkan kita baca tu secara istiqamah tu sampai ke jannah. Walaupun halangan dalam kehidupan ini seumpama macam cuaca lah. Cuaca ni kadang-kadang kita tak suka juga. Kita mungkin boleh suka pagi cuacanya gini, tengah harinya suhunya gini, petang tu rupanya bertukar-tukar corak. Sampai ke malam, nak boleh ke sampai ke malam tu pula, sampai ke pagi esok pula, macam-macam cuaca ni boleh bertukar. Begitulah kehidupan kita ni. Ada masa kita tenang, ada masa dia macam di lautan tu lah, dia membayu tenang gitu. Ada masa dia alah-alah tengah hari tu dia mari air naik pasal, kemudian ada ombak, kemudian silap-silap mari petang pula, mari ombak besar pula. Dan ada masa dalam setahun tu ada berapa kali tu ombak tu akan naik berapa meter.
Antara 1 ke 5 meter, katalah begitu. Umur boleh naik. Kehidupan kita setahun pun begitulah. Apatah lagi kalau kehidupan kita sejak sampai ke malam ni masing-masing. Umur ambo lahir tahun 74. 74 lah ni 2020. Berapa tu? 2020 74. Berapa tu? 46. Capur tu kena capur minus tu. Pasal tahun hijrah dia kena capur setahun lebih. Setahun ke 2 tahun. Jadi umur lah ni 47 lah. 47 dia kena capur. Dan umur berasa 62 ni kena capur setahun tu. Setahun lebih. Rupanya umur Rasulullah dah tu. Umur Rasulullah wafat dah tu. Umur 63. Gak ramai lagi ni umur maknanya lebih pada umur usia Rasulullah wafat dah. Maknanya orang putih sebut senior citizen. Umur warga mah tu. Umur subsidi dah tu. Umur subsidi ni tak kira lah umur subsidi ke umur maknanya bajet dan sebagainya. Orang muda pun sebenarnya Allah Rabbi tentang umur ni tak ada siapa boleh kira. Hanya Allah saja yang mengetahui. Baik. Kita nak rayak gapo tadi? Perjalanan kehidupan kita ini kita akan beralih ke persepadanan baru nanti. Negara kita ni berapa kali buat dia panggil buat apa? Persepadanan baru dah. Berapa tahun sekali agak-agak gitu gini atas maksud-maksud tertentu berubah persepadanan baru. Hidup kita ni pun akan apa? Akan berubah. Berubah dengan berganjak keadaan tu. Alam tu sendiri akan berubah. Ni alam dunia. Kita akan pergi ke alam iaitu alam kubur. Alam kubur, kematian. Apabila matinya seseorang anak Adam itu, maka dia akan berganjak ke persepadanan baru, yakni alam barzah. Semua orang akan pergi situ. Cerita tanah kubur macam-macam pengajaran yang boleh ambil, positif dengan negatif. Ikutlah demo siapa pun, segenah-genah pakak, setinggi-tinggi pakak, seadanya harta, sebanyaknya harta. Seseorang tu sebanyaknya harta, tak kira dia banyak mana harta pun, ataupun dia ada seret-ngeret kudrat dia, tenaga dia, ataupun sekuat-kuat kudrat dia, pengaruh dia, ataupun dia gagah dah, dia beramal sekadar mana dia amal, ataupun sekuat-kuat dia beramal, ataupun sekadar mana ilmu dia ada. Iqra' kata dia ada sekat iqra'. Tiba-tiba ada juga orang yang sealim, alim mana pun, semua ni akan ke satu tahap kullu nafsin za'iqatul maut. Maka beralihlah kita semua ke persepadanan baru, yakni yaumul barzah. Berapa lama? Kesimpulan yang nak rayak, Allah saja yang mengetahui. Tapi indahnya alam kubur ni apabila kita itu dikategorikan sebagai ahlul jannah. Maka dalam kubur tu, dalam alam barzah tu seumpama taman-taman syurga. Wal'iyazbillah, minta jauh kita dalam majlis ilmu seumpama ini yang menyaksikan pertemuan pada malam ini. Subhanallah, minta jauh wal'iyazbillah kita ini tidak termasuk dalam ahlul nah, orang yang diazab Allah. Awal lagi ketika bila? Ketika sakarat. Ada azab dia mari ketika sakit lagi. Ketika sakit tu azab sebenarnya. Tapi dalam sakit tu ada rahmat. Bagi sebahagian orang rahmat. Sakit tu rahmat. Dan Rasulullah SAW sendiri sakit sebelum wafat. Menjadi sunnah. Dan kita boleh minta supaya kita ini tidak tergolong dalam golongan orang yang mati mengejut, melainkan orang-orang yang Allah pilih. Ada orang pilih, orang pilih. Subhanallah, bila Allah pilih kadang-kadang dia macam tarik handbrake gitu, berhenti gerak gitu. Ada seorang syekh
seorang syekh alim berlaku di Tanah Harap tahun lepas sehingga ambo. Dia beripu ni ada satu halaqah dibuat dalam satu tempat. Syekh orang alim belakang ni beripu dan dia ni dia beri tanggungjawab. Dia beri tausiah, dia beri amanah untuk menyampaikan tausiah. Subhanallah. Dia royak lebih kurang, akhirnya dia sebut kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah. Dia sebut tu kalimah dalam dia bercakap tu, dia sebut betapa bernilainya syahadah thayyibah itu. Waktu lepas dia sebut tu, terus Allah ambil dia. Terus mari selalu, maknanya ajal dia telah sampai. Nampak? Hak tu dia panggil kematian mengejut. Hak Allah ada masa Allah pilih. Dan saya dan kita semua mudah-mudahan pada malam ini, mudah-mudahan ucapan ini merupakan doa. Mudah-mudahan ya Allah matikan kami, pengakhiran kami dengan husnul khatimah, kesudahan yang baik. Janganlah engkau matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah, kesudahan yang tidak baik. Semua hadir malam ni, hatta semua yang menyaksikan pertemuan pada malam ni. Maaf hamba rakyat ni malam ni ni jadi siapa nak forward kepada anak cucu boleh share di Facebook nanti, boleh share. Anak cucu kita pun kita kena termasuk menantu ko ataupun adik-beradik kita. Subhanallah, kita boleh kongsi maklumat ni bagi orang tak mari. Memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut bagi orang yang mari ni tolong royak pada orang yang tak mari. Dalam khutbah apa? Wada' Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena pakai royak. Kita hak boleh royak. Kita hak kadang-kadang dia ada uslubud dakwah. Pendekatan dakwah. Dia kadang-kadang orang tino ke, orang jantan ni ataupun suami isteri ataupun adik-beradik ataupun maknanya anak menantu, hubungan tok tua, mak mertua, menantu dan sebagainya, kadang-kadang dia ada masa boleh terima. Ada masa mana dia kena orang lain touching dia. Kena orang lain, dia biasa dengar kita royak, kita kecek gapo, dia tengok amal perbuatan kita, maka dia cekera. Tapi bila mana kita mendengar orang lain tu, itu psikologi dia panggil. Psikologi. Tu boleh kita maknanya ni zaman teknologi ni boleh gunalah. WhatsApp ke Facebook dan sebagainya. Nak sebut apa tadi? Bagaimana kematian ni ambo janji dengan sain ambo tadi, dia berlaku kisah benar ni baru hari Jumaat sehari dua lepas. Dia tidak balik, orang Tino dia balik bersama keluarga dia, bersama adik-beradik ipar dua dia lah. Jadi dalam perjalanan nak balik Kota Baru daripada Melaka. Subhanallah, apa yang berlaku tak semena-mena. Tu kata tak semena-mena ni, berlaku kejadian spontan ni. Jadi driver ni bila tengok orang depan break, dia pun ngelaklah kereta tu. Orang depan tu pula waris dia, kira saudara dia follow, dia panggil konvoi nak balik Kelantan ni, konvoi lah. Jadi orang depan break mengejut, lepas tu dia pun ngelak tu temu dengan lori. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal di tempat kejadian 3 orang dalam sebuah kereta. Kemudian meninggal lepas pada tu seorang lagi, maka 4 orang semua dalam sebuah kereta. Saya ambil hak suami ni tak pergi. Tu pelik tapi benar, dia tak balik. Dia maknanya dia tidak balik. Dia lepas orang Tino dia balik, adik-beradik kan, mungkin nak balik ni cuti ni Muharram dan sebagainya, rupanya aksiden meninggal. Kita doalah, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa'fu anhum. Jamak kerana bilangnya lebih pada seorang orang hak meninggal ni. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tamu kalau kita dengar kematian, sebut tadi kalimah istirja'an. Kena rasmi, kena sabar dan kena redha. Sampai satu tahap Imam
Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali rahimahullah menyatakan, bila apa musibah, kalau kita boleh letak tengah tu, syukur. Hak tu tinggi. Sabar, automatik ramai orang boleh sabar. Reda, boleh reda. Kalau kiranya kita ada ilmu, ada iman yang kuat, kita boleh reda. Tapi tengah-tengah tu, antara sabar dengan reda tu, tengah-tengah tu boleh kapit dengan syukur. Syukur tu payah nak letak tu. Sehingga ke dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala sengaja bertanya kepada unit amal dia, yakni malaikat maut. Kalian telah mengambil anak hamba-Ku yang beriman. Maka petugas unit amal ni, yakni malaikat Allah ni, na'am ya. Kemudian Allah sengaja tanya, kalian telah mengambil buah hati aku? Kalian telah mengambil buah hati aku? Ya, benar. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ni, hadis yang maknanya hasan, yang boleh kita pegang sebagai hujah. Subhana rabbiyal azim, bila ditanya apa yang disebut oleh warisnya, maknanya warisnya, orang yang kematian, orang yang tersayang ni, apa yang disebut? Lepas matinya, gapo dia waris dia tu, maknanya suami ke, isteri ke, mak ke, ayah dia ke, bila matinya anak tu, pasangan dan sebagainya, gapo dia hak dia sebut tu? Maka malaikat ni dia pantas jadi rekod dia. Bila ditimpa musibah, hamba-Mu menyebut kalimah istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan dia memuji-Mu. Dia memuji Allah. Alhamdulillah. Subhanallah. Bila Allah dengar statement rasmi itu, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala al-alim, Maha mengetahui. Sengaja dia susun jalan cerita ni supaya sampai mesej ni kepada kita ni orang, maknanya kita, dia kena, manusia ni kena ada jalan cerita. Riwayah ini sebagai satu perkabaran seni Allah nak beri maklumat, penerangan dan pencerahan kepada kita. Maka bila Allah dengar laporan rasmi itu, maka Allah perintah malaikat, kalian benalah satu mahligai di dalam syurga, iaitu diberi satu mahligai, kemudian diberi nama istana kesyukuran, istana kepujian. Subhanallah. Bagi orang apabila ditimpa musibah hatta kematian, dia apa tadi? Dia sabar, kemudian dia syukur, kemudian dia reda. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Taib. Oleh kerana minit-minit baki ni, kita kena sudah ke jalan cerita kita ni, kita nak pergi ke depan lagi dengan maksud apa? Maka akan berlakulah tiupan sangkakala, yakni kiamah yang pertama. Kiamah yang kedua lah. Kiamah yang pertama mati. Kiamah yang kedua, kiamah kecil tu matilah sebenarnya. Kiamah besar nanti kiamah. Tiupan sangkakala. Di situlah berlakunya kehancuran alam semesta. Kemudian berganjak lagi kita, hak tu mudah-mudahan, wallahu alam, kita sapa ke tidak, tapi ada juga maknanya show-nya supaya kita tidak sapa. Tak sapa situ. Dan jangan juga sapa pada fitnah munculnya dajjal. Pasal kira iman ada lah ni wallahu alam. Iman kita ni wallahu alam lah, kadang-kadang nampak je kemah tu. Duk dalam dua lelaki. Oh, fitnah dajjal ni hebat. Tapi ringkasnya ada ulama menyatakan lebih baik tak usah sapa lah. Lebih baik tak usah sapa. Kerana dia akan menggugat keimanan yang maknanya memang menguji. Atau orang alim ataupun orang beramal yang ada akidah dah. Itu fitnah. Tapi nak sebutnya, bila mana sampai satu keadaan, iaitu tiupan sangkakala yang kedua, itu disebut hari kebangkitan. Hari bangkit semula. Hari bangkit semula, dia tak berhenti setakat tu kita akan
bergerak di yaumul mahsyar. Yaumul mahsyar. SOP ni kena berhenti azan dah. Kau gimana? Jadi nak berhenti kau gimana ni? Tak masuk lagi. Hamba dengar azan tempat lain. Oh dia. Taib. Pandai juga orang sini. Tak boleh kita sudah cerita dah. Kita suruh bagi hamba 5 minit, 5 minit untuk kita 5 ke 10 minit gitulah. Kita nak landing dah ni. Kita nak landing dah ni. Maka kita bergerak di yaumul mahsyar. Yaumul mahsyar tu sebenarnya asalnya seluah mata memandang. Dengan cahaya yang sinar cahayanya asalnya, namun apabila Allah buka pada mahsyar tu, maka berbondong-bondong manusia akan berkumpul di situ. Orang yang pertama iaitu sejak bilangan Nabi Adam AS sampailah orang yang terakhir dicabut nyawanya ketika yaumul kiamah. Beripun bayar ke? Hak tu tak kira. Tak kira bangsa, tak kira agama, hatta tak kira parti. Termasuk juga. Macam-macam mana semua orang akan berhimpun di situ. Subhanallah yaumul mahsyar. Nak sebutnya situlah keadaannya kita akan berada pada jumlah yang tidak terkira ramainya, disebut dalam surah Al-Waqiah, satu ketentuan yang telah dimaklumi. Bila mana Allah nyatakan beberapa ayat dalam surah Al-Waqiah itu, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa ashabu shimali ma ashabu shimal fi samumin wa hamim wa zinnin min yahmum la baridin wa la karim innahum kanu qabla dhalika al-mutrafin wa kanu yusirruna ala al-hinsin azim وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى disebut tu ayat itulah. Lamajmu'una ila ki Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Tu ayat tu. Astaghfirullah innallaha kana tawwaba, disebut dalam Al-Waqiah itu ayat tu. Siapa dia ingat ni ayat ni? Tapi nak sebut ayat tu membawa maksud tentang tempoh keadaan yang telah dimaklumi. Telah dimaklumi, maka berhimpunlah manusia pada waktu itu, berhimpun di yaumul mahsyar tu. Maka di situlah keadaan itu berkaitan dengan syafaat. Syafaatnya ada syafaat yang Allah izin bagi golongan tertentu. Syafaat yang akbarnya syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan berlakunya hisab, yaumul hisab. Kemudian di situlah ada keadaan sesi, iaitu penyerahan catatan amalan. Kitab amalan kita akan diberi di yaumul mahsyar tu. Akan diberi rasmi seorang-seorang. Seorang-seorang. Cuma terima kitab amalan tu sebelah kanan ke sebelah kiri tu, tu dalam Al-Barzah telah digambarkan. Bila mana Allah nyatakan tentang ayat dalam suratul Fusilat ini. Suratul Fusilat ini. Kemudian dalam surah Al-Insyiqaq pun ada. Apabila fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Adapun orang yang diberi kitab amalan sebelah kanan, maka tangan kanan dia akan mencapai, maka dia akan dihisap dengan hisap yang mudah. Maka ayat seterusnya dia akan bagaimana keadaan orang yang terima kitab sebelah belakang. Tangan dia kiri dia automatik akan ambil kitab amalan tu. Waktu dia tengok tu, dia akan celakalah aku. Wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri fasawfa yad'u subura
wa yasla sa'ira. Itu tentang azab orang menipu kita amalan itu. Subhana rabbiyal azim. Dan disebut keadaan di yaumuddin itu sebenarnya juga akan dijelmakan satu keadaan, iaitu diadakan telaga sumber minuman bagi penduduk mahsyar, iaitu sungai Kausar ataupun kolam Kausar. Kolam Kausar dan Rasulullah secara rasmi sebagai security, sebagai penjaga Al-Kausar itu. Kemudian Rasulullah digambarkan dalam satu hadis itu, bila mana ada di kalangan umat manusia tidak akan ditahan oleh baginda Nabi SAW, maka Rasulullah naik harga. Rasulullah sendiri naik harga. Sedangkan dia umatku. Maka Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin menyatakan, bila Rasulullah tanya kepada Allah sendiri, maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, kamu tidak mengetahui apa yang telah mereka lakukan setelah kamu meninggalkan mereka. Setelah wafatnya Nabi SAW, berlakunya fitnah, dugaan dalam agama ini, fitnah agama, sehingga maknanya ada pengamalan-pengamalan tentang akidah, tentang sudut amalan berkaitan dengan amalan-amalan yang sebenarnya tidak menuruti dengan ittiba' akan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dalam maksud mereka juga beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rupanya syahadatain itu, dua kalimah syahadah tu sebenarnya dia ada disiplin dia. Dia ada syarah dia. Kita jangan telajak faham sampai peringkat maknanya tu terkeluar daripada ahlul sunnah wal jamaah. Dan nak disebut bagaimana apabila Telaga Kausar itu ada yang dihalau, ramai, bukan sikit, ramai dihalau oleh baginda Nabi SAW. Kemudian selepas sesi Telaga Kausar itu, bayar ke manusia berhajat sangat nak menghilangkan dahaga, sehingga kan mereka berbondong-bondong cuba mendatangi Telaga Kausar itu. Allah beri keistimewaan pada mujizat Nabi SAW. Sekiranya Rasulullah izin, maka bolehlah minum. Tu. Lani pun ada, kita boleh fikir kadang-kadang tertentu ada. Kadang-kadang tertentu menyebabkan kita boleh berfikir. Sebenarnya molek kita dalam keadaan sementara hidup di dunia ni, kita tergambar kita seumpama dalam solat tadi dah. Dalam solat bila kita baca Maliki Yaumiddin, yang menguasai agama, bila kita ada knowledge, ada ilmu tentang pengetahuan tentang Yaumul Mahsyar sikit sebanyak kita ada digambarkan dalam Quran maupun hadis Nabi, maka kita boleh datangkan satu tasawur, gambaran umum bagaimana waktu kita mengungkapkan Maliki Yaumiddin, yang menguasai, engkaulah yang menguasai hari agama. Waktu tu kita tawajuh, tak ada siapa boleh berasa besar diri dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya hakikat solat ni, bila kita sampai kepada hakikat khusyuk dalam solat, tak ada seorang pun boleh sombong. Dia kena dilik buah sifat, kerana kesombongan walaupun sebesar zarah, tidak Allah akan izin masuk dalam syurga walaupun sebesar zarah. Seorang yang ada ilmu, hatta ada amalan, hatta ada pengaruh, hatta ada pangkat, maupun hatta ada harta dan sebagainya. Jadi akhirnya nak menyatakan bila sampai ke satu keadaan berada di titian sirat. Titian sirat. Titian sirat itu subhanallah, situlah penentu kita ni. Nuh digambarkan sirat ini semua orang wajib lalu. Wajib lalu, bukan sunnah, bukan harus dak. Wajib lalu. Cuma boleh siapa dak? Nuh syurga depan. Bawah titik sirat ni neraka digambarkan. Dan dalam neraka ni ada cangkuk-cangkuk api neraka. Digambarkan dalam hadis bagaimana ada orang boleh bergerak sepantas kilat. Dan ada orang diizinkan naik atas kenderaan. Dan ada orang sampai boleh dalam keadaan dia berlari. Maupun ada di antara nasib orang ni boleh berjalan. Mengakak masuk syurga pun nikmat sebenarnya. Siapa boleh mengakak masuk syurga tu nikmat bagi
sebenarnya bagi orang tu nasib dia. Jadi akhir cerita subhanallah waliyazubillah nak sebutnya dan ramai hak terhumban dalam neraka. Majoriti umat manusia ni akan terhumban masuk neraka. Jadi rasminya pada malam ini kita tidak ada pilihan lain, kita kena melayakkan saya dan kita semua dalam golongan ashabul yamin. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin makhdud wa talhin mamdud wa zinnin mamdud. Itu golongan disebut ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin makhdud wa talhin mamdud. Itu golongan yang kanan. Golongan kanan. Dan situlah pilihan kita. Paling kurang golongan masuk golongan yang kanan. Kita kena elak diri saya dan kita semua termasuk dalam golongan yang kiri. Wa ashabu shimal ma ashabu shimal fi samumin wa hamim tadi, ayat tadi dalam Al-Waqiah juga. Dan ada orang yang Allah kendaki, Allah pilih dia disebut sebagai golongan al-muqarrabun. Golongan orang yang mendahului beriman kepada Allah dan mereka giat beramal. Mereka mujahadah dalam amal kebajikan mereka lakukan. Subhanallah. Jadi rasmi pada malam ini rupanya kehidupan kita ini kena sentiasa ada penambahbaikan. Tahun 14 ke bawah tu semua kita telah tinggalkan. Kita ada tahun hak baru ni. Maka kita kena hijrah. Hijrah telah sempurna, melainkan adanya hijrah tentang jihad dan niat. Nak berubah ni, nak berubah daripada baik dah, nak ke lebih baik lagi. Beramal dah, nak ke lebih beramal lagi. Dan termasuk juga berakhlak dah. Katalah berakhlak dah kita ni, maka kita kena berakhlak lebih soleh, lebih solehah lagi. Termasuk kita kena pegas, kemah soal akidah sampai terbatal. Ingat ni, akidah ni dia boleh terbatal supaya terbatal ni wudu. Jadi akidah tu benda very important, jangan sampai terbatal. Kerana bila dah terbatal, memang digazetkan rasmi, masuklah dalam neraka. Waliyazubillah. Jadi perjuangkan sungguh-sungguh sehingga disebut dalam Al-Quran, dalam suratul Fussilat, allazina qalu rabbunallahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Itu orang-orang yang mengatakan Rabbku adalah Allah, dan dia memperteguhkan, menegaskan atas keimanan dia itu, dia istiqamah atas akidah dia itu. Maka waktu itu malaikat pinjai kalimah Allah dalam suratul Fussilat itu, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wal akhirah. Kamilah peneman-peneman kamu masa hidup kamu di dunia dan di akhirat. Rupanya yang boleh kita beramal soleh, takwa dan ikhlas ni sebenarnya ada hikmat sokongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhir nak cerita, memang saya dan kita semua memerlukan sungguh pertolongan dan perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam baki hayat kehidupan ini. Maka hamba tutup, bacalah satu lafaz ini, waktu pagi baca, waktu petang baca, 7 kali. Daripada Abu Darda radhiyallahu an, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca kalimah ini. Jadi baca bilangnya 7 kali, kosakkan, hadirkan hati ketika membaca, betulkan, kemahkan akidah ketika kita ulai sebut tu. 7 kali tu ada hikmah dia, ada dia punya rahsia dia. Kemudian kita konsistenkan, istiqamahkan bilangan 7 kali pagi, 7 kali petang. Insya-Allah nasib kita di dalam pemeliharaan dan penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hamba baca, dia mau ramai-ramai ni ikut. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghis aslih li sya'ni kullahu wa la takinni ila nafsi tarafata ain. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghis aslih li sya'ni kullahu wa la takinni ila nafsi tarafata ain.
dia mafhum dia, maksud dia ya hayyu yang sentiasa hidup, al-qayyum berdiri dengan sendiri, terus menerus menguruhkan makhluk. Birahmatika astaghis, daku memohon pertolongan dengan rahmahmu. Aslih li sya'ni kullahu wa la takinni ila nafsi tarfata ain, wa la takinni ila nafsi tarfata ain, janganlah engkau menyerahkan nasibku pada diriku sendiri walaupun sekelip mata. Masya Allah. Mudah-mudahan dapat dihafal dengan baik. Dan kalau kita nak niat jamak untuk nas isi keluarga boleh. Aslihna sya'na kullahu wa la takinna ila anfusina tarfata ain. Jadi boleh. Mudah-mudahan summastaqim, disebut summastaqim ni amantu billah summastaqim, aku beriman kepada Allah dan maka beristiqamahlah saya dan kita semua atas keimanan yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah sekadar ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wallahu a'lam. Terima kasih atas perhatian semua. Siapa yang nak rakaman ini boleh di Facebook, di audio kuliah ataupun Abdullah Al-Faqih. Jadi nanti ambo ambil nombor telefon sore sini, ambo akan masuk dalam WhatsApp. Jadi demo boleh kongsi di grup WhatsApp masjid. Masjid pun kena ada grup WhatsApp, agar maknanya ada sikit-sikit boleh kita kongsi hak mana boleh tupai dan sebagainya. Cukuplah sekadar ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wallahu a'lam. Istaudiukumullah wallahu a'lam.